المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من العاملين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Kuasa Surau, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah malam ini kita sambung pelajaran tasawuf kita, penawar hati, yang ada kitab buka muka surat 34. Kita bulan 3, bulan 4 tak ada, kita sambung pada malam ni 2 bulan cuti itu, Ramadan dan Syawal. Baik, muka surat 34 kita sambung, tajuk masih lagi pasal yang kedua, Syarhul Kalam, rakus dalam berkata-kata, suka nak cakap. Jadi guna lidah, lidah tak bertulang. Jadi guna lidah ni banyak dia punya berbahaya. Ya, kita sambung. Dia kata antara perkara yang tiada memberi manfaat. Lidah juga jaga, jangan bercakap perkara yang tidak memberi manfaat. Walaupun tidak berdosa, tapi tak ada pahala pun juga jangan cakap. Diam saja. Kalau yang berdosa tu nanti kita akan bincang, ada 5 tu. Berdosa, mengumpat, berbalah, dan sebagainya itu. Ini yang sia-sia, ya, yang tidak memberi manfaat, walaupun tidak berdosa, jaga juga. Sebab ya meletihkan kita aja bercakap. Tapi lidah dia suka sangat keluar benda-benda itu. Macam mana contohnya? Maka antara perkataan yang tiada memberi manfaat itu, walaupun tidak berdosa tapi tidak berpahala, juga kita jaga. Pertama, menceritakan segala perjalanan. Kita dah buat perjalanan, kita ceritakan begitu ni, begitu begini, begitu begini, begitu begini. Tak payah cerita. Itu tak ada pahala, walaupun tidak berdosa. Kecualilah kalau mengajar. Misalnya apa dia? Perjalanan haji. Naik kapal terbang daripada KLIA. 7 jam naik kapal terbang. Sampai Qarnul Manazil. Kalau turun dekat Jeddah itu kena niat haji ataupun umrah. Atau kalau itu mengajar. Ini mencerita kosong-kosong aja. Tak payah cerita. Kalau dalam pelajaran, itu silakan. Walaupun dalam perjalanan. Daripada Mekah, 8 hari bulan Zulhijjah, lepas zuhur ataupun lepas maghrib, bergerak naik bas ke Arafah. Kira-kira 19 km daripada Mekah. Itu untuk mengajar, ceritalah perjalanan. Tapi kalau cerita kosong aja buat apa? Misal, tak berdosa, tapi tak ada pahala. Pun jaga juga. Itu yang menceritakan perjalanan yang sia-sia. Dan kelakuan makanan juga diceritakan. Kita bukan doktor. Kita bukan pakar makanan. Tapi nak cerita je makanan. Oh, ini mie rebus. Ini mie goreng. Ini kutiau. Ya. Tak berdosa, tapi tak ada pahala. Tapi kalau kita pakar makanan, doktor, perubatan, ini jangan makan. Itu tak apalah. Itu mengajar namanya. Itu tak sia-sia. Itu pahala. Segala negeri. Jangan diceritakan negeri-negeri. Kita bukannya nak menceritakan tentang kedudukan kita di mana dan sebagainya. Saja nak cerita aja. Negeri Perlis macam ni. Negeri Kedah macam ni. Pulau Pinang macam ni. Perak macam ni. Tak payah cerita. Tak berpahala. Tapi kalau mengajar, cikgu geografi misalnya, ajarlah. Dia lain tu. Tak berdosa. Tapi tak ada pahala. Lainlah kalau jadi cikgu ilmu alam, cikgu geografi, ajarlah. Itu cerita negeri, cerita kampung, cerita daerah, ya. Dan segala adat-adat manusia.
Kita adakan tentang manusia. Kita bukan nak mengajar juga, bukan kita pengkaji tentang sosiologi dan antropologi tentang kehidupan masyarakat. Tak payah ceritakan itu. Ini orang kampung ni macam ni, orang kampung ni macam ni, orang kampung ni macam ni. Saja-saja nak mengisi masa kekosongan, bukan nak mengajar. Sia-sia. Tak payah juga jaga lidah. Tapi mana mau lidah tak bertulang. Oleh itu Abu Bakar, dia nak menjaga lidah tak bertulang ni, bila bercakap mesti yang berfaedah dan berpahala, dia letak sebiji batu bawah lidah. Kalau ada tajuk yang memberi manfaat, keluarkan batu. Tak ada tajuk, biar batu dekat situ. Apa cakap lah? Dengan batu di bawah lidah. Itu Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Sahabat Nabi. Pasal tak nak yang sia-sia tu. Kita dengan lidah ni lah banyak. Dua contohnya, menceritakan segala kelakuan manusia pun juga tak payah disebut. Kelakuan-kelakuan orang itu, nak ceritakan apa semua begini-begini. Bukan nak mencari perbandingan untuk pengajaran. Sebab bukan, cerita-cerita begitu saja. Dan kelakuan perniagaan, keadaan berniaga itu dan sebagainya, tak payah cerita. Kecuali dalam bincang, dalam bisnes, pakar perniagaan, nak untung rugi, itu biarlah. Ini saja-saja nak cerita saja. Dan juga perusahaan, kerja-kerja kita. Kerja di kebun, kerja nelayan, kerja petani, kerja itu. Tak payah dicerita. Kecuali kalau nak memberi pengajaran kepada orang. Itu pelajaran, ada manfaat. Ini saja-saja nak keluar di mulut saja. Letak batu di bawah lidah. Jangan dikeluarkan. Kalau dia untuk pelajaran ada manfaat, ada faedah, ada pahala, baru dikeluarkan batu. Itu Abu Bakar. Inilah antara yang banyak diperkatakan oleh manusia padanya. Ini yang banyak. Kalau bahasa kita, ngobrol kosong saja. Jangan. Lebih baik diam saja. Itu yang tak berdosa. Tapi sia-sia pun juga jangan diguna lidah. Jaga. Kalau yang berdosa, antara kebinasaan lidah. Ini yang berdosa lah. Ini keluar aja dosa. Antara kebinasaan yang banyak bagi lidah itu, ialah berdusta. Itu kata Rasulullah. Berapa ramai orang masuk neraka daripada tuaian lidah dia. Lidah dia sentiasa menuai. Hasilnya neraka. Apa di antaranya? Berdusta. Keluar daripada lidah. Tapi tak betul. Mengumpat. Mengatakan keburukan orang di belakang dia. Berbantah-bantah. Berlawan dengan lidah. Bertikam lidah kalau bahasa kita. Ya. Melawak. Berseluruh. Melawak berseluruh dengan lidah juga. Untuk mengetawakan orang. Walaupun nanti kita bincang detail, melawak secara tidak berlebihan untuk menenang dan mententeramkan, itu ada dibenarkan. Macam mana ukurannya? Macam Nabi melawak juga. Tapi kata Nabi, la amzahu illa haqqa. Saya tak melawak kecuali yang benar. Apa kata Nabi? Makcik-makcik yang tua ni semua tak masuk surga. Nangis makcik. Tapi benar Nabi lawak tu. Maksudnya, makcik orang tua tu tak masuk surga. Kata Nabi bukan makcik tak masuk surga. Makcik nanti dalam surga tidak tua macam ni. Muda-muda. Barulah. Atau melawak Nabi tu. La amzahu illa haqqa. Aku tak bergurau, tak melawak kecuali benar. Sebab ahli surga mana ada tua-tua. Semua muda. 30 ke atas. 33 ke atas, 40 ke bawah saja. Sebaya je semua. Itu. Baik, melawak. Berseluruh atau melawak. Dan memuji. Memuji juga lidah. Memuji boleh. Tapi jangan berlebihan. Sebab kata ukama, puji itu membawa kepada keji. Kalau kita puji sangat, sikit je tersilap dah dikeji dia pula. Jangan dipuji. Kalau ada yang baik-baik itu tak payah dipujilah. Sebab nanti bila kurang aja pada itu dah dikeji balik. Jadi keji itu lidah lah pula. Bila memuji membawa kepada keji.
Ini yang bahaya, ini yang berdosa, yang berdosa. Yang tadi yang sia-sia pun juga jangan. Baik, dia nak detailkan berdusta tu macam mana? Iaitu mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenar. Dia ceritakan. Tapi yang sebenar tidak begitu. Itu dusta lah tu dah. Sama ada ia mengetahui yang demikian itu, ya, sama ada dia tahu yang disebut itu menyalahi daripada yang sebenar dan bersengaja, memang sengaja dicakap macam tu, atau tiada, ataupun dia tak tahu tapi tak betul dengan yang sebenar, itu kira dusta. Itu yang susah nak jaga lidah. Jadi kalau macam tu, nak jaga daripada dusta, kurangkan cakap. Sedikitkan cakap. Kontrol lidah. Awas lidah, jaga lidah, jangan banyak cakap. Diam itu lagi bagus, lagi selamat. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi berdosa. Kalau dia tahu itu dusta dan sengaja dikeluarkan macam itu yang menyebabkan dia berdusta. Tapi kalau dia tak tahu, tiba-tiba tak kena, itu tersalah. Tersalah tak diambil kira. La tu'akhizna inna sina au akhta'na. Jangan diambil kira, ya Allah, kalau kami terlupa atau kami tersalah. Itu tersalah. Ini dia memang salah, dia cakap macam tu. Atau sengaja namanya. Atau dia tahu itu tak betul. Ataupun terlanjur lidah misalnya satu cakap. Dia tak niat apa-apa, tiba-tiba keluar lidah. Atau tak sengaja namanya. Itu juga nasina au akhta'na itu. Itu tak apa. Ini sengaja. Dia tahu itu salah. Sengaja dia nak keluarkan. Itu syarat. Lidah itu, bercakap yang dikeluarkan oleh lidah itu mencari dosa. Bukan syarat bagi nama dusta itu. Bukan syarat bagi nama dusta itu. Bukan syarat itu dinamakan dusta, tidak. Saja dia keluar itu adalah bukannya dia dusta. Terlanjur saja. Inilah yang dipermankan oleh Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 61. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Serta kita meminta supaya laknat Allah SWT ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Atau yang arti dusta itu tak betul. Dia tahu itu tak betul. Sengaja dia cakap. Itu jadi yang dia berdusta itu. Yang berdosa itu. Sabda Nabi SAW. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilal nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Kata Nabi, lazimkanlah dirimu dengan yang benar. Alaikum bisidqi. Biasakan kita yang benar saja kalau nak cakap. Kerana kebenaran itu menyampaikan kepada kebajikan. Sebab bila cakap benar, dapat pahala, dapat kebajikan. Dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Bila kebajikan yang keluar daripada mulut kita itu membawa kepada syurga. Tadi yang berfaedah, yang mengajar, yang menunjuk ajar, yang membaiki, membetulkan, itu kebajikan. Kebajikan itu membawa pada syurga. Selagi seorang itu sentiasa benar, kalau orang itu selalu benar dan bersungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan dia ditulis di sisi Allah SWT sebagai orang yang sangat benar. Itu ditulis dia. Siapa dia orang itu? Iaitu ialah siddiqan, orang yang benar. Banyak sangat benar. Jadi siddiq. Bukan siddiq saja. Siddiqan, orang yang benar. Dan sebaliknya kata Rasulullah, jauhkanlah dirimu daripada berdusta. Kerana berdusta itu menyampaikan kepada kejahatan. Bila cakap aja bohong, maka kejahatan datang. Dan kejahatan itu menyampaikan kepada neraka. Bila banyak jahat, banyak dusta, banyak jahat, banyak keburukan, dia mengheret kita ke dalam neraka. Selagi seorang itu sentiasa bersungguh-sungguh pada berdosa, kalau dibiasakan hidupnya, lidah selalu berdosa saja, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah SWT. Melekat nama dia itu sebagai orang yang sangat berdosa. Kazzaban. Siapa dia? Kazzaban.
Tadi kalau benar, siddiqan. Jadi siddiq lawannya kadzib. Begitulah. Lidah punya tuaian tu dia macam-macam. Boleh tuai baik, boleh tuai tak baik. Tuailah yang baik-baik saja. Membawa ke syurga. Maksud dituliskan di sini ialah, tu. Yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Ditulis dia sebagai siddiqan. Ditulis dia sebagai kadzaban. Apa maksud ditulis dalam hadis ni? Bagi yang pertama, siddiqan tu dihukumkan dengan sangat benar siddiqan. Dan ia mendapatkan sifat dan pahala yang sangat benar. Atau ditulis semuanya dapat balasan pahala baik siddiqan. Bagi yang kedua yang kadzaban itu ditulis juga. Maksudnya dihukumkan dia sangat berdusta, kadzab banyak dusta. Dan ia mendapat sifat yang dosa yang sangat, ya, yang sangat dia berdosa, banyak sangat dosanya, maka dia dapat dosa banyak. Itu maksud ditulis. Balasannya baik, dibalas baik. Yang tak baik, dibalas tidak baik. Dan sabda Nabi SAW lagi, Iyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujadibun lil iman. Awasilah dirimu daripada dusta. Jaga jangan sampai berdusta. Kerana sesungguhnya dusta itu, ya, menjauhkan daripada iman. Orang berdusta ini imannya makin tipis, makin jauh, makin jauh. Jadi jauhi daripada berdusta. Itu yang Abu Bakar letak batu di bawah lidah. Nak menjaga supaya jangan berdusta. Nabi bersabda lagi, "Idza kadzabal 'abdu taba'ada anhul malaku milan bin natri ma ja'a bihi." Maksudnya kata Rasulullah, apabila berdusta seorang hamba itu, dan saya menjauhinya oleh malaikat satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkan itu. Ini kalau secara maknawi lah tuan-tuan. Bila kita berdusta, busuk. Sebab salah. Malaikat dia tak nak dekat. Satu batu dia berjauh daripada orang berdusta. Sebab dusta itu busuk. Itu secara maknawi. Sebab malaikat itu gaib. Jadi dusta kita tu adalah busuk. Malaikat dia tak suka yang busuk-busuk. Jauh dia dengan kita. Bila jauh dengan dia, macam mana dia nak doakan kita? Macam mana dia nak istighfarkan kita? Macam mana dia nak mohonkan rahmat dari Allah untuk kita? Dia pun lari jauh. Macam itulah. Baik, jauhi daripada dusta. Itu lidah yang membawa kebinasaan. Satu dusta. Ada tak dusta yang dibenarkan? Ni dusta yang diharuskan. Ketahuilah bahawa berdusta itu haram, dilarang, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, dibenarkan, diperlukan. Berapa tempat? Ada 3 tempat. Pertama, berdusta pada peperangan. Peperangan boleh kita dusta. Dalam hadis ada sebut, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Perang, kalau nak perang itu jangan tunjuk yang benar-benar tu tahu. Kita kena tipu daya musuh. Contoh kalau tuan-tuan baca sejarah Belanda di Melaka dengan Portugis. Bila Portugis nak ambil balik Melaka tu, Belanda dipanggilnya orang-orang India yang hitam-hitam tu. Orang India kan hitam-hitam. Panggil dia, membungkuk macam rokok. Punggung hadapkan ke laut. Sebab kapal Portugis nak menyerang. Lepas tu, punggung India tu ditulis, diletaknya kapur putih. Jadi daripada jauh macam pelompong meriam. Bukan meriam, punggung orang Hindu yang hitam tu. Jadi macam meriam. Oi, kata Portugis, ini yang memain, ini dia meriam dah, siap dah meletup je tu nanti. Macam tu. Itu namanya al-harbu hid'ah. Perang itu mesti ada tipu daya. Dibenarkan. Itu dusta tu. Bukan meriam. Punggung Hindu je. Tu ada pemetik pula di bawah tu.
Tu kalau secerita macam kelakar, tapi ini sejarah tu. Kalau kita baca sejarah Melaka, cuba baca sejarah Melaka. Tengok daripada jauh, oh ini lompong meri. Subhanallah. Itu dibenarkan satu. Itu dalam hadis al-harbu khida'ah. Perang itu mestilah tipu daya. Baik. Kalau dia di Vietnam, tuan-tuan, siapa pernah melawat di Vietnam? Amerika perang dengan Vietnam belas-belas tahun, tapi kalah. Kerana dia tipu daya oleh Vietnam. Vietnam bukan kuat. Amerika kuat. Oh, negara yang paling kuat. Tapi macam mana Vietnam buat? Satu, yang dibuat dia buat kasut selipar tu kan, yang ada tapak tu. Dia buat diterbalikkan. Kan kita kasut kita kalau selipar tapaknya kan, begitu orang tu menuju ke sana. Tapi kasut tu diterbalikkan. Jadi bila berjalan, mereka kesan tapak tu, orang tu ke sana, tapi sebenarnya orang tu ke sini. Jadi dekat situ di-emboss dia lah. Bila mereka cari itu, bam. Itu saya perhati, oh ini Vietnam. Macam ni nak mengalahkan mereka yang hebat. Dengan kasut dia terbalik. Kan kasut kalau kita berjalan, tapaknya ke depan kan. Tapi dia pakai terbalik, kasut tu ke sana. Jadi Amerika bila tengok orang berjalan ke sana, dia cari ke sana. Padahal dekat situ ditunggu dah. Macam tu. Lepas tu di depan tu pula ada lubang. Ada lubang tu macam taman. Rupanya dekat situ macam tong. Kalau dipijak tu terbalik kita masuk bawah. Masuk bawah tu dia ada duri, ada sembilu, ada besi yang ada bisa jatuh saja. Kena tu aja. Sangkut dalam lubang. Tapi kalau kita berjalan tak ada apa-apa macam kapit ni kan. Terpijak tu masuk dalam lubang. Itu belum yang dikorek di bawah yang terowong tu. Lorong tikus tu. Itu peperangan, tuan-tuan. Itu nak tahu, itu bukan zaman Rasulullah, bukan zaman yang dulu-dulu bukan, tapi Rasulullah disebut al-harbu kita. Zaman mereka kita pun tahu, mereka belas-belas tahun serang Vietnam, tapi akhirnya balik kosong. Malu je pada dunia. Sebab Vietnam dia main tipu daya dalam perang. Baik, itu cerita perang. Ustaz ni cerita perang, kalau perang Ustaz yang paling takut sekali, lari hilang. Baik, itu satu dibenarkan. Kedua, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Ada orang bergaduh, tak ada jalan lain dah kecuali dengan jalan dusta saja. Baru dia boleh berdamai. A dengan B misalnya, tak boleh selesai masalah. Asyik bergaduh saja. Kita jadi orang tengah, kita bohong antara A dengan B. Macam mana? Kita jumpa A, saya baru jumpa B. B kirim salam pada hang lah. Padahal mana ada B kirim salam. Dia pun terasa, lama bergaduh kirim salam pula. Jumpa pula B. Aku tadi baru jumpa A. A kirim salam pada hang lah. Pula, terkejut pula dia. Lama-lama bila jumpa, dia sama-sama senyum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa. Tak ada jalan lain lagi dah. Tak apa lah, bohong-bohong lah. Tapi nak mendamaikan dua yang sentiasa bergaduh. Contoh. Ketiga, berdosa seorang suami tatkala menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya. Dia poligami lah yang lebih kasih kepadanya. Ayang lagi sayang ya. Padahal ayang sana pun lagi sayang yang, lagi sayang yang, lagi sayang yang, lagi sayang yang. Kali sayang pada berbeza-beza sayang. Misal. Itu nak mendamaikan orang poligami. Ini tak payah cerita panjang lah pasal kita jarang poligami. Orang berpoligami dia kena tahu lah. Baik. Bahawa ada madunya yang lebih kasih kepadanya, bagi tahu. Ya.
Begitu, padahal tidak pun. Dan apabila harus berdusta, tiga ini dibenarkan berdusta, maka yang lebih baiknya ia memakai, ia memakai kias, seleweng atau tauriah, iaitu menyebut perkataan yang ada dua makna baginya. Ya, satu makna yang hampir dan satu lagi makna yang jauh. Di tempat yang dibenarkan berdusta, lebih-lebih lagi pada mendamaikan dua orang yang bergaduh, atau nak menyelesaikan orang yang berpoligami ni tadi, cakapnya jangan cakap terus terang. Cakapnya dah cakap berlapik kalau bahasa orang kampung. Kalau bahasa Arab tu maknanya isti'arah. Ada bahasa pinjaman. Cakap tu ada dua makna. Makna yang lahiriah ada, makna yang lain tu pun ada. Itu namanya bahasa kias. Macam mana contoh bahasa kias ya? Contohnya kalau orang dulu ingin menyunting bunga di taman. Memang betul lah menyunting bunga di taman. Itu pada zahir. Tapi maknanya nak meminang anak dara orang rumah. Bahasanya kalau kita dibenarkan berdusta, jangan cakap terus terang. Cari bahasa yang kias. Bahasa sindiran ataupun bahasa isti'arah. Yang ada makna dua. Tapi bukan kita pakai makna yang lahiriah. Kita makna di sebalik. Jadi biar tidak terasa dia. Dia halus sedikit. Contohnya lah. Dalam Quran, tuan-tuan selalu baca tak tengok Quran. Nabi Musa nak dikahwinkan salah satu daripada dua anak dia. Nabi Musa tu kan. Dan dibagi masa 8 tahun. Tapi kalau kamu cukupkan 10 tahun lagi bagus. Jadi maknanya 8 tahun bertunang. Tapi kalau kamu cukupkan 2 tahun lagi tambah lagi bagus. Dalam Quran banyak macam tu. Nabi Nuh misalnya. Dia 1000 tahun hidup dia. 1000 tahun dia berdakwah. Tapi tak tulis dalam Quran terus 1000 tahun. Tapi Allah sebutkan dia 950 tahun tambah lagi 50 tahun. Ataupun 1000 tahun kurangkan 50 tahun. Jadi maknanya 95 tahun lah dia berdakwah. Hidup 1000 tahun tapi berdakwah 95 tahun. Tapi tak sebut 1000 tahun. 1000 tahun kurang 50. Dia berdakwah. Bahasa tu macam tu. Kalau yang tempat dibenarkan berdosa ni, itu namanya tauriah ataupun isti'arah. Cakap tu berlapik yang ada dua makna. 80 tahun pun boleh juga. Tapi tambah lagi 20 tahun jadi 100 lah kan. 1000 tahun boleh juga cakap 1000 tahun tapi cakap 950 tahun campur 50 tahun. Itu yang jemaah haji kalau dengan saya tu. Bila berjalan daripada Jumrah berulang alik ke Mekah. Kita perlahan berjalan baca subhanallah insya-Allah sampai kita. Dia tengok saya depan jalan. Tanya. Ustaz umur berapa tahun Ustaz? Nampak laju berjalan. Saya kata baru 50 tahun. Patutlah berjalan laju baru umur 50 tahun. Tapi 50 tahun tu 25 tahun yang silam. 50 tahun tu betul, tapi 25 tahun yang silam. Maknanya umur saya sekarang sudah 75 tahun masa dululah. Sekarang lagi lebih lah. Jadi jangan cakap terus umur saya 75 tahun, nanti pelik pula waktu kan, terkejut dia. Baru 50 tahun, wah. Patutlah dia kata, laju pada aku lagi berjalan. Waktu dah 70 tahun lebih. Kita kata 50 tahun. 25 tahun yang silam umur 50 tahun tu. Jadi sekarang dah 75 lah. Misal. Bahasa tu kena guna yang macam tu. Jadi tidak terkejut. Pasal cakap kita tu tak betul. Tak betul itu bohong kan. Tapi bohong yang dibenarkan. Jadi jangan terus-terus begitu dia ada berlapik. So, ini tuan-tuan.
Kesenian dalam kita hidup ni dia ada. Nak mengawal, nak menjaga hati kawan tu dia macam tu. Jangan dikejutkan dia. Berlapik dia. Itu namanya isti'arah. Baik, itu namanya tauriah atau isti'arah. Tetapi dikehendaki dengan makna yang jauh. Dia ada dua makna perkataan kita tu. Tapi maknanya bukan itu. Maknanya ada satu lagi. Kita tujuan itu. Jadi berlapik nak punya bahasa kita. Itu kalau kita nak bohong yang dibenarkan dalam kehidupan kita dengan masyarakat ni, kita berlapik cakap. Jadi bohong itu tak salah, dibenarkan. Guna bahasa berlapik isti'arah itu untuk jangan mengejutkan kepada orang. Dalam Al-Quran banyak sebut macam itu. Baik, itu satu, lidah digunakan yang merosakkan kita, dusta. Kemudian yang kedua mengumpat. Lidah juga yang kedua mengumpat. Apa dia mengumpat? Iaitu engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya. Fardu takdir. Kalau dia dengar cakap kita tu dia tak suka, itu dah kira mengumpat. Itu dah. Kalau dengar dia suka, itu baik. Ini dia tak suka. Kita cakap di belakang dia, cakap dengan orang yang ketiga. Kalau pada takdir dia dengar tak suka, itu kira mengumpat. Itu dah. Sekalipun engkau benar, walaupun yang kita cakap itu benar. Betul dia macam tu. Tapi kalau dia dengar dia tak suka, itu kira mengumpat lah. Sama ada engkau sebut kekurangan pada dirinya. Kita sebut kekurangan pada dirinya. Kalau dia dengar betul dia ada macam tu. Tapi kekurangan pada diri dia, kalau dia dengar dia tak suka, itu kira mengumpat. Lidah punya kerja, itu berdosa dia tu. Atau pada akalnya, ataupun kita sebut kekurangan pada akalnya. Kalau dia dengar, dia tak suka. Itu pun mengumpat. Atau pada perbuatannya, ataupun pada kerja, perbuatan dia, lenggang-lenggok dia, tak boleh cakap. Walaupun betul dia macam tu. Tapi kalau dia dengar, dia tak suka. Itu mengumpat. Atau pada perkataannya, ataupun cakap dia tu macam ni, macam ni. Kita sebut kalau dia dengar, dia tak suka. Itu juga mengumpat. Atau pada kainnya, kita cakap pada kainnya saja, kain bajunya begini-begini. Jangan, kalau dia dengar tak suka, itu mengumpat. Atau pada lain-lainnya. Apa-apa juga yang berkaitan dengan diri dia, ya, berkaitan dengan anak isteri dia, berkaitan dengan diri dia, tak boleh sebut. Kalau dia dengar dia tak suka, itu namanya mengumpat. Mengumpat dalam bahasa Arab namanya ghibah. Menyebut perkara yang tak baik pada kawan kita, kalau dia dengar, walaupun benar yang kita cakap itu, dia tak suka, itu mengumpat. Kalau tak benar pula, pada dia tak ada yang macam tu, itu dua kesalahan. Berdusta satu, dan mengumpat satu. Kalau benar, itu mengumpat saja. Pun juga tak boleh. Kalau tak benar, katakanlah banyak orang tu, kita kata, begini-begini. Padahal dia tak ada begitu pun. Kita cakap. Kalau dia dengar, dia tak suka. Itu dua salah kita. Berdusta dan mengumpat. Tapi kalau benar, kita katakan, dia tu berjalan tu sengit macam tu misalnya. Berjalan dia tu. Itu betul dia berjalan sengit. Itu mengumpat saja. Jadi, cakap macam mana juga pun tak kena juga. Jadi, jangan cakap. Allahuakbar. Boleh ke macam tu? Kalau boleh bertahan, itu maknanya tasawuf lah tu dah. Ini kita nak belajar tasawuf ni, jaga yang luar-luar ni dulu. Kalau boleh bertahan, itu kita berlatih, kita jadi sufi lah tu. Boleh cakap, betul cakap. Tapi kita tahan tak nak cakap. Tasawuf lah tu dah. Kalau cakap juga, tak tasawuf, berdosa kita. Betul lah Ustaz macam tu. Memanglah betul. Tapi dia dengar dia tak suka. Jangan. Kekurangan kawan yang nak disebut. Inilah yang dipermankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wala yaghdab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah setengah kamu mengumpat. Yaghdab tu maknanya mengumpat. Janganlah kamu mengumpat setengahnya dengan yang lain. Jadi bila mengumpat, sebut yang tak baik itu, yang dia dengar tak suka, adakah seorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Mengumpat tu dibandingkan oleh Allah macam makan daging kawan yang busuk. Mana kita mahu?
Tapi mengumpat mau juga. Itu jadi balasannya begitu nanti berdosa kita. Jika demikian keadaan mengumpat, makan daging busuk kawan, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Tak mau. Jangkanya mengumpat tu gambarkan macam itulah. Kalau lahiriah kita makan daging busuk kawan, mana mau? Jadi mengumpat tu macam makan daging busuk lah. Jangan buat. Diam saja. Dan sabda Nabi SAW, Iyakum wal ghibah, fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Abu Syekh daripada Jabir bin Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, jauhilah dirimu dan takutilah dirimu daripada mengumpat. Jangan sampai mengumpat. Lidah tersebut, benda itu jangan. Jaga. Kerana mengumpat itu lebih teruk daripada zina. Maknanya mengumpat itu dosanya, kesalahannya besar daripada dosa zina. Ada orang bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana itu lebih teruk lagi Rasulullah, mengumpat lebih teruk pada zina? Jawab Rasulullah SAW, seorang itu kadang-kadang ia berzina dan ia bertaubat, maka Allah Ta'ala boleh menerima taubatnya. Dia terus taubat pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah terima taubat. Berzina. Dan sesungguhnya orang yang mengumpat itu pula, tiada diampuni dosanya, sehingga orang yang tidak diampuni dosanya sehingga diampuni oleh orang yang diumpat itu. Dosa tak diampun oleh Allah SWT kalau orang yang diumpat itu tak mengampuni. Kalau zina tadi Allah minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi bila mengumpat ini Allah tidak akan berikan keampunan walaupun kita taubat pada Allah SWT. Kalau orang yang kena umpat itu tak menghalalkan, tak mengampuni. Itu yang kata Rasulullah. Mengumpat itu lebih hebat, lebih besar, lebih berat lagi daripada zina. Subhanallah. Dan pada malam Mi'raj, ini sedikit hujah ulama ni, Nabi masa Mi'raj, Nabi SAW telah memandang ke dalam api neraka. Maka tiba-tiba beberapa orang lelaki di dalamnya memakan bangkai dalam neraka tu. Dahlah dalam neraka, makan bangkai pula. Maka Nabi bersabda, siapa mereka itu wahai Jibril yang makan bangkai dalam neraka itu? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang mengumpat manusia. Atau gambaran balasannya, Nabi dah diberikan gambaran. Duduk dalam neraka, makan bangkai. Bila guna lidah dengan mengumpat, menyebut keburukan orang. Baik, tadi dusta ada dibenarkan 3 tempat. Mengumpat ni ada juga yang dibenarkan. Baik, diharuskan mengumpat pada 6 perkara. Mengumpat ni pula bukan 3 saja. Dusta tadi 3 saja. Mengumpat ada 6 tempat dibenarkan. Pertama, orang yang mengadu kepada pemerintah. Ia berkata si Anu itu menzaliminya serta menyebut kejahatannya itu. Sebut kalau mengadu kepada pihak berkuasa. Kesalahannya ini. Ini tu kesalahannya, betul. Tapi kalau didengar, dia tak suka mengumpat. Tapi itu dibenarkan kerana mengadu hal kepada penguasa. Biar penguasa ambil tindakan. Itu satu dibenarkan. Kalau tak sebut pula, nanti tak ada dalil, tak ada fakta pula. Tuan, tolong ambil tindakan pada orang tu. Apa dia? Aku tasawuf tak boleh cakap. Macam mana dia nak ambil tindakan? Jangan. Jadi walaupun tasawuf ada tempat dibenarkan. Sebut untuk mengadu pada pihak berkuasa. Supaya dapat diambil tindakan. Ini dia. Sebutlah. Kita sebut kejahatan dia tu. Kalau dia dengar dia tak suka. Mengumpatlah. Tapi mengumpat itu dibenarkan. Satu. Yang kedua, orang yang meminta pertolongan pada menghilangkan maksiat. Ada orang minta. Tuan, tadi mengadu. Ini minta pertolongan langsung kepada orang tertentu. Menghilangkan maksiat. Orang itu kerja jahat dengan kita. Maka harus baginya berkata, si Anu itu mengerjakan maksiat. Tolonglah daku pada menghilangkannya. Dan ia menyebut nama maksiat itu. Apa maksiatnya?
Dia selalu buat itu, buat ini pada aku. Sebut, minta tolong. Itu juga. Yang kedua, dibenarkan. Okay. Mau ajar. Seperti jaluan ajar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, tersambung sikit lagi tuan-tuan. Dibenarkan mengumpat pada 6 tempat. Pertama, iaitu ialah mengadu kepada penguasa ataupun pemerintah. Kena sebutlah keburukan orang itu. Yang kedua, minta pertolongan pada orang tertentu atas maksiat yang dilakukan, ya, sama ada pada kita atau pada orang awam, minta tolong, cegahkan orang itu, dia boleh mencegah, kena sebutlah keburukan dia, itu dibenarkan. Yang ketiga, orang yang meminta fatwa, anda minta hukum, apa hukum? Ini. Kena sebut kesalahan itu. Kesalahan itu dilakukan oleh seorang itu, kalau dia dengar dia tak suka mengumpat, tapi dibenarkan sebab nak tahu hukum.
apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan seperti si isteri berkata misalnya. Suami dia mengadu nak minta hukum. Suami saya seorang yang kikir, kedekut, tiada memberi nafkah yang memadai padaku. Maka adakah boleh harus aku mengambil daripada hartanya sebagai yang memadai bagiku? Jadi keburukan suami itu tak baik. Dia dengar pun tak suka. Mengumpatlah. Tapi nak tanya hukum, dia tak bagi secukup. Boleh tak tuan, saya ambil secukupnya harta suami itu, tak payah minta izin. Nak tanya hukum, sebutlah keburukan. Fatwanya boleh, tapi ambil sekadar perlu, jangan lebih. Lebih itu berdosa. Misal, ini pernah ya, sahabat isterinya mengadu pada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah boleh ambil. Baik, itu yang ketiga dibenarkan. Yang keempat, yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain, seperti ia berkata. Ini untuk memberitahu kesedaran pada umum kejahatan seseorang itu. Kejahatan itu tentu kalau didengar, dia marah. Sebut di belakang dia, dia tak suka, mengumpat. Tapi nak beritahu kepada awam, kepada umum supaya jaga-jaga. Orang itu begini. Hati-hati. Yang menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain seperti berkata, perempuan itu jahat kelakuannya, maka engkau jangan berkahwin dengannya. Dan ia menyebut nama kejahatan itu. Misalnya lah, ada orang nak meminang perempuan itu jahat. Supaya orang jangan terperangkap dengan dia, maka bagi tahu kejahatan dia. Itu dibenarkan. Apa juga lagi lah contoh yang lain. Untuk menyelamatkan orang lain, jangan terkena. Si Fulan bin Fulan itu begini-begini keburukan dia. Jaga-jaga supaya orang lain selamat. Yang kelima, seorang yang masyhur dengan nama kecelaan yang ada padanya. Memang dia dah terkenal dah. Kalau bahasa itu, ini dia si pemabuk misalnya. Kena sebutlah. Ini pemabuk. Untuk apa sebut tu? Supaya dia pergi ke utara pun orang sebut dia pemabuk. Ke selatan pun pemabuk. Ke barat pun pemabuk. Ke timur pun pemabuk. Mudah-mudahan dia rasa pemabuk ini semua orang tak suka. Berhenti dia. Dah masyhur dah macam tu. Sebut itu ya, untuk menghukum dia. Kalau ada orang sini pula, ada pula orang yang senyap, dia kata ada orang yang suka pada aku lagi, boleh hidup lagi. Itu namanya seorang yang masyhur dengan nama kecelaan yang ada padanya seperti yang capik misalnya. Atau kalau nak memperkenalkan pula pada orang, orang tu begitu, begini. Kena sebutlah. Kalau dia nanti tersalah pula. Biar tepat dia. Sudah masyhur dengan itu dikenal. Yang keenam, seorang itu menzahirkan kejahatannya. Maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Dia pula dah buat salah, memang dia tak berhenti punya dizahirkan. Maka ya, supaya kejahatannya itu dia tidak buat lagi, maka kita boleh sebut. Macam tadilah, si pemabuk, si penzina, si penipu dan sebagainya itu. Kalau yang satu tadi, keadaan memang masyhur dikenal macam tu, kena sebutlah. Misalnya nama ada 3-4 sama. Ada disebut hujung. A yang ini, A yang ini, A yang ini. Ada kemasyhuran dia kena sebut. Itu bukan nak supaya jangan teraniaya orang lain. Selamat orang lain. Jadi begitu tuan-tuan, kalau kita lihat. Dalam Islam ni, memang mengumpat tak dibenarkan. Tapi untuk menyelesaikan masalah, ada 6 tempat ini dibenarkan. Jangan dibiarkan pula. Walaupun tak ada masalah, mentang-mentang mengumpat itu tak boleh. Tasawuf sangat kita ni. Jadi ada garis pantang. Takut bila belajar tasawuf, dia penawar hati. Ya, 6 tempat ni tak boleh. Yang dusta tadi,
Tak boleh diam saja, tapi 3 tempat tetap sebut. Jangan. Itu namanya ilmu. Mendalami kita. Ada tempat yang dibenarkan, tapi tak boleh lebih. Baik, apa ubat mencegah kita supaya jangan mengumpat ni? Tadi dusta. Supaya jangan berdusta. Ya. Tahu kita kesalahannya itu. Makan daging. Ya, mengumpat tadi macam makan daging yang busuk tu tadi. Itu dah tahu dah. Jadi kalau kita tahu macam mana kita nak supaya jangan berlaku juga lidah ni mengumpat orang yang tak dibenarkan tadi, bukan yang 6 tempat ni. Dan ketahuilah bahawa ubat bagi menegahkan mengumpat itu engkau berfikir pada janji seksa yang datang daripada Nabi SAW. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat itu pada suratan amalan orang yang diumpatnya. Selain daripada dalam Quran tadi, sebut mengumpat itu makan daging busuk kawan, mana kita mahu. Ada lagi kena sebutkan, kalau kita mengumpat, dia punya bahayanya, amal kebajikan kita yang patutnya dapat pahala tu, dipindahkan kepada akaun orang yang kena umpat. Mahu kita. Sembayang kita tu, pahala. Tapi dipindahkan kepada orang yang kena umpat. Hadis ada sebut macam tu. Cuba fikir, mau ke? Kita buat letih-letih tapi hasilnya bagi ke orang. Misal. Itulah dia punya kesan mengumpat tu. Jadi orang yang mengumpat ni tuan-tuan senang-senang je dapat. Aduh. Cuba fikir hadis tu, ya. Ketahuilah bahawa ubat yang menegahkan mengumpat itu engkau berfikir pada janji siksa yang disebut dalam hadis yang datang daripada Nabi SAW, seperti dipindahkan kebajikan, amal kebaikan kita tu pahalanya, ya, amal kebajikan orang yang mengumpat itu, yang buat umpatan itu kepada suratan amalan orang yang diumpatnya. Pindah. Macam ibarat akaun bank tu, bank kita kosong, duitnya pindah ke akaun orang yang kena umpat. Tak mau kita. Maka tiliklah tentang sedikitnya kebajikan engkau. Padahal kebajikan kita bukan banyak sangat. Pindah ke orang lain, licinlah. Itu yang jadi muflis tu. Itu kata Rasulullah, atadri manil muflis. Kamu tahu tak siapa dia yang muflis? Muflis tu bahasa kita bankruptcy. Kata sahabat yang kami tahu, Rasulullah, orang yang muflis itu ma laisa lahu mata' wala dinar wala dirham. Orang yang tak ada benda lagi dah, tak ada duit, tak ada ringgit, tak ada apa lagi, itulah yang muflis. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya maksudkan. Muflis ni dia dulu masa di dunia banyak amal kebajikan, pahala menggunung, tapi mengumpat pun banyak juga. Maka pahala yang menggunung tu dipindahkan kepada orang yang dikena umpat. Jadi muflis lah dia. Itu maksudnya. Itu dalam hadis ada atadri manil muflis. Dipindahkan. Ya. Dan banyak umpatan engkau. Amal kebajikan kita sikit. Mengumpat banyak. Licinlah habis. Kemudian tiliklah pula kecelaan engkau. Maka membimbangi dirimu sendiri itu terlebih baik daripada membimbangi diri orang lain. Jadi fikir diri kita, jangan nak fikir orang lain. Kita kalau dah habis amal itu pindah kepada orang yang kena umpat tu, teruk kita. Tu menung diri kita tu. Tu maknanya tadabbur lah dengan hadis tu. Dan jika padamu itu ada dosa yang kecil, kita ada dosa kecil, maka ketahuilah bahawa mudarat dosa kecilmu itu atas dirimu adalah lebih banyak mudaratnya daripada dosa besar orang lain. Orang lain ada dosa besar. Kita dosa kecil. Tapi dosa kecil kita, ya, kebajikan yang kita buat dipindahkan pada orang yang buat dosa besar tu. Yang kita dosa kecil tu memanglah ada dosa kecil, tapi kebajikan habis. Kawan ada dosa besar, tapi dapat kebajikan banyak daripada kita sebab dia kena umpat. Mana lebih untung? Atau kena belajar matematik tu. Tolak campur. Allahu Akbar. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, kalau padu takdir kita tak ada yang semua kita baik semua, dosa kecil pun tak ada, dosa besar lagi tak ada, ya, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu dengan kecelaan dirimu itu adalah sebesar-besar kecelaan.
Kita tak tahu yang umpatan kita tu merosakkan hidup kita, yang dosa kecil pun tak ada, dosa besar lagi tak ada. Pahala saja banyak, tapi pahala itu akan dipindahkan pada akaun orang lain. Tak tahu itu, lagi besar celaannya pada kita. Ingat kita kira okey semua. Jaga, itu kena fikirkan. Ya, itu dia. Kerana siapakah daripada manusia yang sunyi daripada kecelaan? Sebab kita ni semua kekurangan. Bila kekurangan ada, dosa kecil ada, dosa besar ada, kebaikan berapa banyak sangat kita buat. Bila dipindah pada orang lain sebab mengumpat, macam mana? Tak terpinga-pinga kita nanti. Itu yang kata Rasulullah, atadri manil muflis. Kamu tahu tak siapa yang muflis? Kata sahabat, yang kami tahu ialah man laisa lahu mata' wala dinar wala dirham. Orang muflis itu tak ada benda, tak ada dinar, tak ada dirham. Kata Rasulullah, bukan itu. Dia pahala ada. Tapi kebajikan dia ada. Tapi kebajikan dia banyak macam mana pun, kalau dia banyak mengumpat, habis dipindah pada orang lain. Itulah muflis. Kemudian jika engkau sunyi daripada kecelaan, maka engkau hendaklah bersyukur. Katakanlah, kita dosa kecil tak ada, dosa besar tak ada, mengumpat tak ada. Juga jangan rasa kita ni selamat dah. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Kemudian jika engkau sunyi daripada kecelaan, maka engkau hendaklah bersyukur pada Allah Ta'ala. Kerana ganti perkara lain bagi mengumpat. Jadi daripada mengumpat orang, elok bersyukur aja lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ingat, ya, daripada nak mengumpat orang nanti kebaikan terbang. Jadi bila kita dah baik, semua beres tu, syukurilah. Jangan nak kira orang-orang itu yang nak disebut-sebut dah. Yang nak diumpat-umpat dah. Kecuali pada 6 tempat ni tadi. Mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Nanti tercela kita. Baik. Cukup 2 dulu malam ni tuan-tuan. Ada bahaya lidah ni ada 5. Pertama dusta, kedua mengumpat, ketiga nanti berbantah-bantahan, keempat melawak-lawak berseluruh. Kemudian yang kelimanya itu memuji-muji orang juga, berlebih-lebihan. Nanti ada juga cerita macam mana nak memuji kawan dan sebagainya. Baik, untuk dalam ni sakat itu dulu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau ada nak kongsi lah tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, itulah. Kalau kehidupan kita tuan-tuan bertasawuf, sering saya sebutkan bila bertasawuf ni jangan digambarkan bila bertasawuf ini dilihat luaran saja. Jaga lidah tu, berdusta jangan, mengumpat jauh sekali, bahaya. Kalau begitu, budaya orang tasawuf ni cakapnya kurang. Kalau cakap mesti berisi. Kalau cakap mesti berfaedah. Kalau cakap mesti berpahala. Yang sia-sia pun tak ada. Sia-sia tadi maknanya tak berdosa tapi tak berpahala pun dia jauhi. Ini kan pula yang berdosa. Itu menjaga anggota lahir dalam tasawuf. Belum lagi masuk hati. Hati nanti kita bincang. Ini baru mukadimah yang luaran dulu. InsyaAllah. Baik, sama-sama lah tuan-tuan kita ikuti. Mudah-mudahan Allah SWT beri. Itu saya doakan sebelum mengaji itu. Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, kita berilah kepahaman dalam agama. Wa alimna ta'wil. Ajarlah kami ta'wil. Ta'wil maknanya cakap begini tapi ada maknanya. Warzuqna pahaman nabiyin. Kurniakan kami kepahaman macam pahaman Nabi. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ilhamkanlah kami walaupun kami tak dapat wahyu tapi diberikan ilham macam ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. Bila sebut ilmu bermanfaat tuan-tuan, ilmu tasawuf. Sebab bila tasawuf ni ilmu bermanfaat, kenapa? Mesti ada tauhid, mesti ada fiqh. Itu tasawuf. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Wa alhiqna bis-salihin. Hubungkanlah kami dengan orang-orang yang baik-baik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan doa pada Allah SWT. Belajar ni usaha ikhtiar kita tu. Yang beri taufik, beri hidayat bukan belajar ni, bukan kitab ni, bukan dengar ceramah saya. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tasawuf lah tu dah.
Atau tasawuf tinggi untuk main hakikat. Hakikatnya bukan kita. Allah. Wa ma alaika illal balagh, kata Allah. Tak ada kewajipan atasmu, wahai Muhammad, kecuali menyampaikan saja. Soal dapat tak dapat itu bukan kerja kamu. Sampai sebaik-baiknya Allah memberi hidayat. Mohon pada Allah SWT. Baik, setakat itu pasal tak ada soalan. Kita akhiri dengan 3 kali tasbih kafarah dengan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله